Oh yeah, hai semua, Assalamualaikum, welcome back. So hari tu kita dah habiskan kan? Bukan hari tu, baru tadi kita dah habiskan 1.1 kan? Sekarang kita nak tengok apa yang ada dalam 1.2, Makmal Sains Anda. Jangan risau, sekarang ni kita tak boleh masuk makmal lagi. Tapi one day insyaAllah, after this thing, PKP ni habis semua, kamu dapat kembali ke sekolah. Nanti kamu akan dapat masuk ke makmal. Okay. Kalau dalam subjek sains, dalam seminggu bila kamu dah face to face dengan cikgu, kamu akan ada masa untuk pergi ke makmal. Jadi bila nak pergi makmal, sebagaimana yang kamu belajar masa sekolah rendah, macam tu jugalah yang kamu akan praktikkan masa masuk sekolah menengah. Contoh kita tengok apa senarai radas yang ada, apa peraturan bila masuk ke dalam makmal. Kita tengok senarai radas yang terdapat dalam makmal. Okay, yang pertama, tabung uji dan tabung didih. Yang tabung uji atau tabung didih bezanya ialah saiz. Kalau tabung uji dia lebih kecil, tabung didih dia lebih besar sedikit. Kegunaan dia untuk mengisi dan memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Jadi kita masukkan, kita panggil bahan kimia dalam ni. Okay, yang kedua, kita ada beaker. Beaker ni boleh lebih kurang apa yang ada dekat dapur lah, tapi ni dalam bentuk kaca. Beaker yang ni macam ni. Ada kelalang kon, bentuk kon macam ni, dan juga kelalang dasar leper. Kenapa dasar leper? Sebab bawah ni dia dasar leper, dia bukan bulat. Kalau bulat, dia tak boleh letakkan macam tu je, dia tak boleh stand. Jadi kegunaan ketiga-tiga alat ni, beaker, kelalang kon dan kelalang dasar leper, ialah untuk mengisi bahan kimia, pepejal dan cecair dalam kuantiti yang besar. Okay, kalau tadi kuantiti yang kecil, kalau yang ni kuantiti yang besar. Okay, yang ni pula silinder penyukat. Silinder penyukat kegunaan dia untuk sukat lah. Sukat isi padu cecair berapa. Kalau kamu nak tengok, tolong tengok dekat sini. Jangan tengok dekat atas ni. Mata kamu jangan letak dekat atas, jangan letak kat bawah. Dia ada cara dia. Betul-betul straight pada sini. Okay. Ni ialah silinder penyukat. Yang ni pula burette. So burette ialah untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Okay, ini untuk menyukat isi padu cair dengan tepat. Dia ada dia punya pengiraan dekat sini, dan dia ada muncung yang agak tirus. Yang ni pipette. Jangan tertukar ya, pipette dengan burette. Kalau tadi burette, yang ni pipette. Pipette menyukat isi padu cecair yang tetap. Okay, dekat sini kamu dapat tengok dia punya perbezaan antara pipette dengan burette. Pipette ni dia dekat bahagian tengah dia ada ruangan yang besar sedikit. Kalau untuk burette, dia ruangan dia sama je, dekat hujung ada tirus. Yang ni pun hujung ada tirus, tapi dekat kawasan tengah dia tu ada ruangan menyukat isi padu cecair yang tetap. Okey, yang ni ialah kalau kamu masa nak bakar ke sesuatu, so kena guna tungku kaki 3. Yang ni ada kasar dawai atas dia untuk menyebarkan haba dengan sekata. Kegunaan untuk tungku kaki 3 ni ialah nak menyokong radas semasa pemanasan. Contoh kita letakkan beaker atas ni, bawah ni kita letak penunu Bunsen. Okey. Yang seterusnya, yang ni takkan tak pernah tengok kan dekat rumah kan, corong turas. Macam ni, tapi kalau dekat makmal akan ada yang kaca. Jadi kena hati-hati. Kegunaan dia untuk menapis campuran pepejal dan yang tidak larut daripada cecair. So kalau kamu letak sesuatu bahan yang bercampur pepejal dengan cecair, kamu nak asingkan dia pakai corong turas. Yang ni balang balang gas untuk mengumpulkan gas dalam ni. Gas hidrogen ke, oksigen ke, karbon dioksida ke dan sebagainya. Yang ni pula kaki retort. Yang masa kaki retort ni kita ada pemegang dia, memegang atau menyokong sesuatu radas. Kini macam ni kaki retort. Dia agak besar tau dan agak berat sebab dia daripada besi. Yang ni ialah kelalang dasar bulat. Tadi kita tengok kelalang dasar leper kan. Kalau kelalang dasar bulat tak boleh letak macam tu je sebab dia tak ada stand yang rata. Untuk penyediaan gas yang melibatkan proses pemanasan. Jadi kita letak gas dalam ni. Yang ni piring sejat untuk mengewap cecair daripada larutan. So kita letaklah larutan dekat sini. So kita nak tengok apa yang tinggal selepas tu. Okay. And then yang ni ialah mangkuk pijar untuk mengisi bahan kimia pepejal semasa pemanasan kuat. Okay, so yang ni kamu tengok, ini ialah penunu Bunsen. Penunu Bunsen ni dia akan mengeluarkan api. So untuk memanaskan sebarang benda yang kita nak buat eksperimen tu lah. So membekalkan api bagi pemanasan. Seterusnya, kita tengok ini ialah tabung pemegang tabung uji.
Kalau nak pegang tabung uji, contoh yang dipanaskan, kamu tak boleh pakai tangan tau. So, kena pegang pakai pemegang tabung uji. Yang mana pemegang tabung uji ni terdiri daripada kayu. Jadi, bila kayu, kamu pegang dengan kayu tersebut, maka tangan kamu tu terselamatlah daripada terkena panasnya tabung uji. Okay, seterusnya ialah penyepit mangkuk pijar. Penyepit Penyepit mangkuk pijar ni ialah kita nak sepit pakai macam gunting tau. Kita nak sepit mangkuk pijar yang cikgu terangkan tadi. So, memegang objek yang panas. Okay, suara cikgu macam ni sikit tau sebab baru baik daripada semua kan. Okay, ni ialah rak tabung uji. Untuk memegang tabung uji dalam kedudukan yang tegak. Jadi, kalau kamu ada banyak-banyak tabung uji, kamu tak boleh simply pegang je. So, kamu kena letakkan dia dekat rak dia. Rak tabung uji. Bila kamu letakkan dekat sini, maka dia akan duduk elok-elok je kat situ. Okay? Yang seterusnya, root kaca. Root kaca ni digunakan untuk kacau larutan yang ada dalam bekas. Contoh, kamu ada larutan yang garam ke, larutan sebarang benda yang kamu ingin dilarut sekali dalam tu, so kamu kacau pakai root kaca. Yang ni kena hati-hati sebab dia mudah pecah tau. Okay, so kita dah tengok apa radas yang ada. Sekarang ni kita tengok apa simbol-simbol amaran yang kamu boleh jumpa di kalangan alat yang kamu akan gunakan, bahan yang kamu akan gunakan semasa eksperimen. Dalam makmal sendiri akan ada simbol-simbol yang macam ni. So, apakah simbol tersebut? Kita tengok. Simbol yang pertama ada simbol api. Jadi, kalau kamu fikir secara logik, maksud dia mudah terbakar. Yes, bahan mudah terbakar. Dia mudah menguap dan juga wap dia mudah terbakar. Jadi apa yang kamu kena buat, kalau ada bahan yang macam ni, kena jauhkan dia daripada sumber api. Tak boleh letakkan sebelah penunuh bansen. Tak boleh letakkan dekat sebelah mancis. Tak boleh letakkan dekat benda yang mudah untuk dia terbakar. Okey, ini ialah simbol bahan mudah terbakar. Yang kedua, bahan merengsa. Bila disebut X ataupun pangkal macam ni, maksudnya bahan merengsa. Merengsa ni apa pula cikgu merengsa? Kita tengok dekat sini. Merengsa ni apa maksud dia? Merengsa ni ialah gatal-gatal, pedih, tidak selesa. Itu ialah rengsa. Sebarang benda yang kamu rasa tak selesa, pedih-pedih, itu ialah merengsa. Jadi merengsa ni ialah dia yang bahan yang berbau sengit. Sengit ni bak kata orang menusuk, tajam. Macam merasa macam tajam je bau dia. So, dia antara wap yang boleh memedihkan mata, hidung, tekak dan kulit. Jadi, dia kena kendalikan, maksudnya kena pakai bahan yang merengsa ni dalam kebuk wasap. Dia ada satu tempat dekat makmal. Contoh kalau dekat universiti atau makmal yang lebih canggih, dia ada satu tempat yang memang khas untuk letakkan bahan yang merengsa supaya tak kena tangan, tak kena badan semua kan. Antara contohnya ialah kloroform, bromin dan sebagainya. Okay, yang ketiga, bahan menghakis. Okay, kita tengok. Kalau kamu tengok betul-betul, dia ada tabung uji yang mana ada cecair. Lepas tu dia letak dekat tangan, tangan jadi macam tu, terhakis. Kalau letak dekat contoh ni meja ataupun sebarang benda, tengok dia pun dah terhakis. Ni ialah bahan yang mengakis. Jadi kalau kena pada tangan, akan melecurlah tangan tersebut. Jadi kalau kamu terkena, apa yang kamu kena buat ialah cepat-cepat cuci dengan air yang banyak. Contoh bahan yang menghakis ni ialah asid sulfurik yang pekat, kalsium kalium hidroksida pekat. Okay, ni ialah alkali yang pekat lah. Okay, ni yang ketiga. Yang keempat, kalau simbol tengkorak macam ni. Kalau simbol tengkorak ni agak-agak hidup tak orang tu. Ya, maksudnya sangat-sangat berbahaya untuk manusia. Contoh bahan yang beracun ataupun toksik yang boleh mengakibatkan maut dan keracunan. Contoh dia ialah mercury, cyanida dan klorin. Okay, bila cikgu sebut tentang mercury, dekat mana ada mercury? Contoh dalam termometer yang bukan yang tembak-tembak tu bukan itu. Ni termometer yang kita biasa tengok yang dalam makmal. Kalau terjatuh termometer tersebut, tak boleh berada kat tempat tu sebab dia telah menyebabkan berkemungkinan merkuri yang ada dalam termometer tu keluar. Jadi benda tu ialah beracun dan boleh bawa maut. So kena cepat-cepat keluar daripada makmal. Okey. So kena hati-hatilah. Yang seterusnya, kebabur. Apa ni? Macam bola, macam bom meletup. So ini ialah bahan mudah meletup. Dia mudah meletup apabila dinyalakan dan meletup apabila bercampur dengan bahan kimia yang lain. Contoh gas hidrogen, gas butana. Inilah contoh ya.
Dan yang seterusnya ialah yang ni kalau kamu pergi dekat bahagian X-ray, bahagian dekat hospital, kamu akan dapat nampak simbol ni. Ini ialah simbol bahan radioaktif. Radioaktif ni dia tak boleh kena banyak pada badan. Dia tak boleh selalu kena pada badan sebab dia mengeluarkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Jadi bahayalah untuk kesihatan kita. Contoh bahannya ialah uranium dan plutonium. Sebab itulah kalau buat X-ray tak boleh buat selalu. Dia atas ada kondisi yang tertentu sahaja yang boleh buat X-ray. Okey. Apalah cikgu ni. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok tentang radas, dah tengok tentang simbol amaran. Sekarang kita nak tengok peraturan semasa masuk ke dalam apa ni? Ke dalam makmal sains. Okey, contoh yang pertama. Kalau kamu nak masuk, pertama sekali kena ada cikgu. Kena minta kebenaran cikgu. Yang kedua, jangan berlari atau bermain dalam makmal. Kamu semua dah tahu kan? Dan kalau nak makan minum, tak boleh dalam makmal, bahaya sebab ada bahan-bahan yang mungkin boleh bercampur, boleh beracun ke kan. Dan yang keempat, dilarang merasa atau menghidu bahan kimia yang ada dalam makmal. Sebab mungkin bahan kimia tu boleh menyebabkan kamu sesak nafas ke, pening kepala. Dan yang terakhir, sentiasa patuh pada apa yang cikgu bagi arahan. Dan kalau ada apa-apa yang berlaku, sila laporkan segera kepada cikgu. Jangan main senyap-senyap je. Bagi tahu cikgu. Okay? Ini ialah antara peraturan dalam makmal. Masuk kena ada kebenaran. Mula eksperimen tu dengan arahan cikgu. Baca dan fahamkan eksperimen terlebih dahulu. So sebelum masuk tu kamu dah tahu, hari ni nak belajar eksperimen tentang biji benih. So apa yang kamu kena buat? Jadi kamu dah baca. Yang keempat, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Sebab bahan ni, semua ni ialah daripada apa yang dah disediakan dekat sekolah. Jadi kamu kena gunakan sebaik yang mungkin. Lepas tu dilarang minum, makan dan bermain. Kalau nak minum air masak, nak minum air kosong macam mana cikgu? Bila nak minum air, minta izin dengan cikgu, keluar sekejap dekat luar makmal dan minum air. Okey? Dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat asal jika dialihkan. Jadi kalau dah ambil kat situ, kena letak pun dekat situ. Pastikan kamu jalankan tempat eksperimen tu dengan sentiasa bersih dan kemas. Bila dah buat eksperimen, pandai kemas, pandai bersihkan sendiri. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Kalau tak tahu, contoh ada cecair kan, jadi tanya cikgu, yang ni cecair ni macam mana cikgu, nak buang ke, nak simpan ke? Tanya cikgu. Dan last sekali ialah cuci tangan dengan air dan sabun sebelum kamu tinggalkan makmal. Okay, ini ialah antara langkah-langkah keselamatan menggunakan bahan kimia dan radas. Apa yang boleh? Yang boleh ialah kalau kamu pakai cermin atau pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Kalau tak ada, cikgu macam mana? Minta daripada cikgu ataupun bantu makmal. Kalau tak ada juga, tanya cikgu macam mana kan, ataupun biar cikgu sendiri yang tolong tunjukkan. Okay, yang tak bolehnya ialah kamu main-main, letak dia dekat kawan-kawan kan, ni tabung uji. Tak boleh, no. Dan jauhkan bahan kimia daripada mudah terbakar dan sebarang sumber api. Macam cikgu cakap, kalau benda tu mudah meletup, jangan letakkan dia dekat penunuh Bunsen. Okay, dan yang seterusnya, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Kalau cikgu kata, okey sekarang boleh hidu, barulah hidu. Macam tu kan. Tapi kalau cikgu kata tak boleh hidu, tak boleh rasa, so jangan main-main. Okay, antara peraturan mengendalikan bahan kimia dan radas, tadilah macam tadi. Okay, habis. Setakat itu sahaja. So, apa yang kita dah belajar hari ni ialah pertama, kita belajar tentang radas. Okay, ni radas kan. Okay. Yang kedua, kita belajar tentang simbol-simbol amaran. Okay, simbol amaran ni selalunya yang ada dekat belakang, contoh cecair, ataupun dekat makmal sendiri ada dituliskan simbol-simbol macam ni. Dan kamu kena tahu apa maksud dia. Okay, dan apa yang kamu kena buat kalau terkena benda macam tu kan. Yang seterusnya, yang terakhir, kita belajar tentang peraturan. Jadi inilah peraturan untuk kamu masuk ke makmal. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham dan kita kembali pada masa akan datang nanti. Okay, bye.